Siti. Saya daripada semester September 2020. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk Qada dan Qadar. Okey, apa yang kita tahu tentang Qada dan Qadar? Okey, yang pertama sekali kita kena tahu mengenai rukun iman. Okey, apa itu rukun iman? Okey, rukun iman bermaksud perkara yang wajib dipercayai dan diyakini oleh setiap umat Islam. Okey, kita ada 6 rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara yang wajib untuk kita sebagai orang Islam beriman terhadapnya. Okey, pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada rasul. Kelima, beriman kepada hari kiamat. Keenam, beriman kepada qada dan qadar. Okey, apa yang anda tahu tentang qada? Okey, qada ialah bermaksud ketentuan sesuatu perkara sama ada yang telah berlaku ataupun akan berlaku pada masa akan datang ataupun di masa hadapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas seseorang sejak azali lagi. Okey, dari bahasa Arab pula, ia bererti menetapkan sesuatu kadar tertentu, dan dari sudut syarak adalah perkara yang ditetapkan kadarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak dari azali supaya ia terjadi mengikut ilmunya yang mendahului dalam setiap perkara. Okey, bermaksud kadar ni sebagai contoh yang kita boleh faham adalah dari segi ajal. Kita tak ada adalah setiap kejadiannya yang telah terjadi. Maksudnya contoh daripada jantinanya. Okay, memang sejak daripada azali lagi kita lepas lahir akan tahu dah jantina kita. Lepas tu dari segi bangsa, apabila kita lahir kita tahu apa bangsa kita. Okay, yang tu adalah contoh qada. Okay, manakala qadar pula yang kita faham adalah pelaksanaan atas sesuatu perkara sama ada baik ataupun yang buruk yang telah ditentukan oleh Allah ke atas diri individu itu sejak dahulu lagi. Okey, ini bermaksud seperti apa takdir yang diubah disebabkan ikhtiar pilihan manusia dan akan ada akibat daripada setiap yang kita pilih. Okay, sebagai contoh, kita dilahirkan miskin ataupun tidak pandai. Lalu manusia diberikan akal yang istimewa oleh Allah untuk berfikir cara untuk mengubah diri kita menjadi lebih pandai ataupun menjadi kehidupan kita lebih baik daripada kehidupan sebelum ini. Okay, itu adalah contoh untuk qadar. Okay. Qada ni dia terbahagi kepada 2 jenis. Okey, yang pertama qada mubram, yang kedua qada mu'allaq. Apa itu qada mubram? Okey, qada mubram ni boleh didefinisikan sebagai ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti berlaku dan tidak dapat dihalang oleh sesuatu apa pun. Okey, contohnya seperti bangsa, jantina kelahiran, rupa fizikal yang tidak dapat diubah sejak dari azali lagi. Maksudnya benda ni semua kita tak boleh nak ubah sejak pada lahir lagi. Okey, sebab Allah dah tentukan dah apa keturunan kita, apa bangsa kita, apa jantina kita sejak pada rahim lagi. Okey, selain daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menulis ajal kematian setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Dan tiada siapa pun yang tahu bila ajal mereka, tetapi mereka yakin yang pasti itu adalah yang mati itu adalah pasti. Macam tu. Okey, seterusnya contoh untuk yang lebih kita memahami apa itu qada mubram ni. Okey, contoh adalah kematian seseorang akibat kemalangan jalan raya. Walaupun sudah berusaha mengelaknya, namun ia tetap berlaku ke atas dirinya. Okey, ini bermaksud walau apa pun cara kita buat sekalipun, contoh kita dah memandu dengan penuh cermat, penuh berhemah, lepas tu kita ikut peraturan jalan raya, kita macam apa pun itu yang kita lakukan. Maksudnya bila Allah kata kun fayakun, maksudnya
terjadilah satu kemalangan itu dan Allah menarik ajal mereka pada waktu itu. Okey, yang tu untuk yang tu untuk qada mubram. Manakala untuk qada muallaq ialah apa itu qada muallaq? Okey, qada muallaq itu ketentuan yang tidak semestinya berlaku bahkan ia bergantung kepada sesuatu perkara. Okey, sebagai contohlah memanjangkan umur ataupun tempoh di muka bumi bergantung kepada amalan yang dilakukan seperti menghubungkan silaturahim serta amal kebajikan yang lain. Okey, maksudnya kat sini kan Allah Subhanahu Wa Taala dia akan memanjangkan tempoh seseorang itu bergantung kepada amalan yang dilakukan di atas muka bumi ini. Contohnya, okey, dia rajin bersedekah. Tiba-tiba sambil tu dia berdoa kepada Allah untuk dipanjangkan umur atau dilanjutkan umur. Maka Allah makbulkan doanya itu disebabkan atas amalan yang dia buat kat atas muka bumi ni. Okey. Contoh yang lain pula, okey, tak ada seseorang yang pada asalnya berlaku kemalangan kat atas dirinya. Tetapi dengan doa dan ikhtiarnya dia ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala terselamat daripada kemalangan jalan raya tersebut. Okey, masih dekat sini. Okey, pada hari tersebut dia ditakdirkan untuk meninggal atas kemalangan. Tapi Allah tentukan ajalnya masih panjang lagi disebabkan dia ikhtiar dan dia doa dan Allah tentukan masa dia kat sini Allah memanjangkan lagi tempoh dia untuk hidup di muka bumi ini. Seterusnya saya akan pergi ke topik lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Apakah kaitan LGBT dengan rukun iman yang ke-6 iaitu qada dan qadar? Okey, sebelum saya teruskan hujah ini, saya akan memberi maksud dulu apa itu LGBT. Okey, LGBT ni boleh difahami sebagai sebuah kumpulan atau gerakan yang aktif dalam membantu dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam kehidupan masyarakat terkini. Okey, pertama saya akan menerangkan setiap maksud gay, lesbian, bisexual dan transgender. Okey, gay bermaksud golongan yang mempunyai tarikan terhadap kaum ataupun jantina sejenisnya iaitu yang dipanggil sebagai lelaki homoseksual. Okey, bermaksudnya mereka mempunyai nafsu terhadap lelaki sesama lelaki lah. Okey, untuk lesbian bermaksud perempuan yang mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenisnya yang dipanggil sebagai perempuan homoseksual. Okey, yang ni gay dengan lesbian adalah serupa cuma jantina yang berbeza. Okey, maksudnya mereka mempunyai nafsu sejenis terhadap kaum yang terhadap kaum yang sama sejenis dengannya. Okey, sebagai contoh gay, lelaki dengan lelaki, mereka suka berkapal, membuat hubungan di luar tabi'i, membuat hubungan seks dan sebagainya. Begitu juga dengan lesbian. Okey, manakala bisexual ni adalah seseorang yang mempunyai kecenderungan terhadap lelaki dan wanita dalam melakukan hubungan seks, di mana golongan yang dinyatakan di sini termasuklah pasangan yang menjalankan hubungan seks sebelum kahwin ataupun oleh pasangannya yang telah berkahwin. Okay, maksud kat sini bisexual ni dia punya nafsu dia, mereka lebih terarah kepada lelaki dan perempuan pada masa yang sama. Mereka ni dua-dua jantina, mereka boleh bernafsu. Okey, manakala untuk transseksual ataupun transgender, seseorang lelaki ataupun perempuan yang berperasaan dan berpenampilan sebagai jantina yang berlainan daripada jantina asalnya dan sesetengah golongan mereka menukar organ jantinanya melalui pembedahan. Okey, maksud kat sini kan transgender ni maksudnya contoh mereka pada asalnya seorang perempuan tapi mereka lebih suka bergaya sebagai seorang lelaki. Lepas tu mereka lebih
berperwatakan lelaki dan mereka tak suka berpakaian perempuan. Dan cara mereka pun dari segi tingkah laku, percakapan pun lebih terarah kepada lelaki. Lepas tu setengah orang ni kalau macam mereka asalnya jantina perempuan dan mereka akan membuat pembedahan untuk membuang jantina perempuan mereka dan menukarkan kepada jantina lelaki. Itu sangat bahaya, ya. Okey. Apa kaitan di antara LGBT dengan qada dan qadar? Okey, sebelum kita masuk ke situ, sebelum tu kita tengok dulu terhadap kaum Nabi Lut. Okay, sebelum kita kaitkan golongan LGBT dengan rukun iman yang keenam iaitu qada dan qadar, kita akan melihat dulu kaum Nabi Lut. Okey, kaum Nabi Lut ni maksudnya sebelum ni golongan LGBT ni sudah terwujud. Okey, berdasarkan beberapa hadis yang saya ambil daripada artikel yang menyatakan bahawa Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-Quran mengenai kisah dan azab ke atas kaum Nabi Lut, di mana kaumnya ingkar dan melakukan hubungan sejenis, iaitu hubungan homoseksual yang telah dibinasakan oleh Allah. Ini bermaksud hubungan yang di luar tabi'i ini, hubungan homoseksual seperti golongan gay, lesbian, bisexual dan transgender, golongan ni semua Allah memberi azab terhadap mereka. Okey, yang tu kita tahu masa zaman Nabi Lut dulu ni. Okey, dan ada lagi hadis mengatakan tidaklah seseorang wanita itu bersedap-sedapan dengan seseorang wanita melainkan mereka adalah zina, dan tidaklah seseorang lelaki bersedap-sedapan dengan seseorang lelaki melainkan mereka juga berzinar. Okey, masuk kat sini yang ni hadis ni lebih terurus, lebih menunjukkan kepada kaum golongan gay dan lesbian. Okey, maksudnya kat sini sejak pada dulu lagi memang wujudnya kaum-kaum seperti ini. Okey, akan melaknat sesiapa sahaja melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Maksudnya baginda mengulangi sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Okey, dalam Al-Quran ni maksudnya hadis ni memang dah ada dan Allah ulang banyak kali. 3 kali Allah ulang. Allah akan melaknat siapa saja yang melakukan hubungan di luar tabi'i ini. Okey, lagi hadis seterusnya yang dapat mengukuhkan lagi tentang wujudnya golongan ini adalah Rasulullah SAW melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Dan Rasulullah SAW juga melaknat lelaki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian lelaki. Okey, ini hadis ni lebih menunjukkan kepada golongan transgender di mana mereka menyerupai golongan lain jantina. Okey, seterusnya apa kaitan antara LGBT dengan rukun iman yang keenam, iaitu qada dan qadar? Apa kaitan dia? Okey, kaitan dia kat sini apa yang kita tahu, apabila mereka melawan takdir Allah dengan dengan tidak mensyukuri nikmat yang Allah beri sejak mereka lahir. Contohnya, mereka dilahirkan jantina sebagai perempuan, tetapi mereka menukar jantina tersebut menjadi lelaki. Ini bermaksud mereka telah melawan takdir Allah dan Allah akan melaknat kaum-kaum tersebut. Dan seterusnya bukan yang itu saja. Apabila Allah telah menciptakan setiap manusia mempunyai nafsu yang berbeza. Maksudnya di sini lelaki akan bernafsu terhadap perempuan dan perempuan akan bernafsu terhadap lelaki. Tetapi apabila wujudnya golongan seperti gay dan lesbian, ini bertentangan dengan ajaran
yang Nabi Muhammad sampaikan kepada umat Islam. Apabila mereka mengikut ajaran yang di luar tabi'i, ini bermaksud mereka menentang apa yang Allah jadikan terhadap mereka, dan mereka perlu mempunyai ilmu yang banyak dan perlu mengkaji lagi lebih mendalam apa sebab dan akibat apabila melakukan apabila melakukan hubungan sejenis ataupun hubungan yang di luar tabi'i. Okey, lagi yang boleh saya hujah mengenai jika umat Islam membanggakan golongan seperti itu, ia adalah satu budaya yang tidak baik dan boleh mengakibatkan akidah dan akhlak kita terpesong. Okey, kesimpulan daripada semua topik ini adalah yang pertama, golongan ini menunjukkan mereka tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia boleh dikatakan menentang qada dan qadar setiap perkara yang mereka lakukan. Okey, ini maksudnya mereka tak mensyukuri apa yang Allah beri kepada mereka. Mereka lebih suka bertentangan seperti membuat perkara yang tidak disukai oleh Allah. Dan mereka tidak dapat menerima takdir itu dengan hati yang terbuka, ataupun mereka tidak dapat menerima takdir itu dengan redha. Maka terjadilah golongan-golongan setiap pilihan yang mereka pilih, ia akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jika tidak bertaubat dan terus terleka dengan hubungan songsang dan membuat perkara-perkara di luar tabi'i. Okey, maksudnya di sini, okey, qada dan qadar ni adalah benda yang diri kita sendiri membuat pilihan dalam kehidupan diri kita. Contohnya, kalau kita sebagai seorang Islam, kita membuat pilihan kita untuk menjadi lebih baik, so kita akan dapat balasan dengan perkara kebaikan yang kita lakukan. Tapi jika kita membuat pilihan untuk membuat perkara yang tidak disukai oleh Allah, maka kita akan mendapat balasan daripada Allah. Okey, yang ketiga adalah beriman kepada qada dan qadar amat memainkan peranan yang penting dalam kehidupan individu agar umat Islam tidak terpesong akhlak dan akidah yang boleh membawa terkeluar daripada agama Islam. Oleh itu, kita sebagai orang Islam jangan sampai taksub terhadap sesuatu perkara sehingga membuatkan kita terkeluar pada agama Islam dan Allah akan murka terhadap kita. Okey, hari ini sekian saja daripada saya tentang topik qada dan qadar. Terima kasih.